Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah binti Safari, nombor matrik 066418. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi tajuk Al-Hadith Al-Maudu'. Jadi untuk tajuk ini kami akan membentangkan mengenai perubatan dalam hadis. Pendahuluannya, Islam ini merupakan agama yang meluas yang mana ianya tidak hanya membicarakan tentang aspek-aspek dan nilai agama, bahkan Islam itu mencakupi semua ilmu yang wujud di dunia kini maupun di akhirat kelak. Jadi bukan sahaja berbicara mengenai ibadah, malah kehidupan Rasulullah SAW juga menyaksikan bagaimana baginda berinteraksi dengan perkembangan sains semasa waktu era nubuwah. Dan sekalipun sains pada ketika itu tidak berkembang begitu pesat seperti hari ini, namun teks-teks riwayat sabda baginda merekodkan fatwa-fatwa baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengambil kira aspek sains dalam kehidupan, termasuk bidang perubatan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pelatih perubahan yang spesifik, namun sebagai seorang mufti kepada umat, baginda tetap menjadi rujukan para sahabat atau masyarakat sekeliling untuk mendapatkan nasihat. Jadi oleh yang demikian, baginda SAW secara tidak langsung bertindak sebagai pihak berautoriti dalam ilmu perubatan dan memandangkan hadis itu merupakan sumber kepada asas pensyariatan agama Islam setelah Al-Quran, maka wajarlah hadis-hadis mengenai perubatan menjadi panduan kepada umat Islam pada hari ini. Malah dengan adanya dalil-dalil hadis inilah kesejahteraan dan keselamatan umat Islam masih terpelihara walaupun jauh beribu-ribu tahun dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah Hasanah binti Saleh, nombor matrik 066424. InsyaAllah pada hari ini saya akan mulakan dengan pandangan Islam dalam perubatan. Agama Islam merupakan sebuah agama yang sejahtera dan sukakan kepada kesejahteraan, kebaikan dan kemudahan. Jadi perubatan merupakan satu keadaan sangat dituntut dalam Islam kepada umat manusia. Rasulullah SAW sendiri mengamalkan rawatan dan apabila ditimba suatu penyakit, baginda memerintahkan umatnya supaya mengambil rawatan dalam beberapa hadis baginda. Antara hadis yang menganjurkan kepada kita untuk mengambil perubatan adalah daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'un illa anzalallahu shifa'un." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit melainkan padanya ia menurunkan kesembuhan. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap penyakit ada umatnya merupakan satu daya pendorong yang kuat kepada pesakit maupun bagi para doktor untuk terus berusaha mencari ubat kepada penyakit. Orang sakit apabila diberikan harapan ada ubat, mereka akan berusaha untuk berubat untuk menyembuhkan penyakit mereka. Begitu juga bagi doktor, mereka akan bersungguh-sungguh untuk mencari ubat bagi pesakit. Jika kita perhatikan dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keperluan untuk mengambil rawatan, iaitu daripada Usamah bin Syarik berkata, "Aku ada di sisi Rasulullah SAW dan datang seorang Arab Badui bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berubat?' Baginda bersabda, 'Ya wahai hamba Allah, berubatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan sesuatu penyakit tanpa menciptakan penawar baginya kecuali satu jenis penyakit sahaja.' Para sahabat bertanya, 'Apakah penyakit itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Baginda menjawab, 'Penyakit tua.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, bolehkah sebenarnya kita berubat sedangkan Allah sahaja tempat kita mohon pertolongan? Dalam hal ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fil ahadits as-sahihah al-amr bit-tadawa wa annahu la yunafi at-tawakkal kama la yunafihi daf'ul ju' wal 'atash wal hur wal barad bi adadiha bal la tatamma haqiqatu tauhid illa bi mubasharatil asbab allati nasabaha Allah muqtadiyatu li musabbabatiha qadaran wa syar'an wa an tu'ti laha yaqdihu fi nafsi tawakkal. Dalam hadis-hadis sahih telah disebutkan perintah berubat, dan berubat tidaklah menafikan tawakal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah masa lapang dan waktu sihat. Hadis riwayat Bukhari yang bernombor 5933.
Jadi kebelakangan ini kita sering mendengar laporan di media sosial dalam dan luar negara tentang penyakit kronik yang menimpa rakyat kita. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, setiap 1 jam lebih kurang 1,500 orang meninggal dunia akibat serangan penyakit berjangkit. Hal ini amat menyedihkan kita apabila yang turut terlibat adalah orang Islam kita sendiri. Sesungguhnya penyakit itu berlaku dengan kehendak Allah. Penyakit merupakan satu ujian daripada Allah untuk menguji kesabaran kita dan mengangkat darjat hamba-Nya yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, iaitu Allah berfirman, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu, dan siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Sebagai seorang manusia, kita perlu redha dengan ketentuan Allah. Namun demikian, berikhtiar dengan pelbagai cara bagi merawat penyakit amatlah digalakkan oleh agama. Ia tidak bercanggah dengan konsep tawakal. Menurut Tirmizi, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku menambat binatang aku dan aku bertawakal, ataupun aku melepaskan binatang aku itu lalu aku bertawakal? Nabi menjawab, tambat dan bertawakallah. Oleh itu, seseorang yang menghadapi penyakit digalakkan untuk mencari ubat dan tidak hanya berserah akan nasib dan takdirnya semata-mata. Usaha untuk mengelak dari penyakit menjadi teras kaedah kesihatan yang dinamakan perubahan pencegahan. Prinsip mencegah lebih baik dari merawat dalam Islam mestilah diamalkan demi kemaslahatan umat Islam. Jadi sehubungan dengan itu, Islam amatlah mengharamkan seseorang membiarkan diri mereka melarat dalam penyakit dan mendedahkan dirinya dengan kemudaratan atau cuba untuk memudaratkan orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, iaitu yang bermaksud janganlah kamu lakukan perkara yang mendatangkan mudarat dan menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Riwayat Ahmad nombor 2865, Ibnu Majah 1348. Dan di antara bentuk memudaratkan diri ialah mendedahkannya kepada penyakit tanpa mengambil sebarang rawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya mengambil rawatan apabila menghadapi suatu penyakit dan tidak boleh membiarkan diri binasa kerana penyakit tersebut. Kesihatan merupakan anugerah yang paling tidak ternilai nikmatnya dan sungguh tidak dinafikan bahawa manusia ini cenderung kepada makanan yang lazat dan menyelerakan sehinggakan mereka terlepas pandang mengenai baik buruk kesan pemakanan yang diamalkan. Dan buktinya, sebilangan besar rakyat Malaysia terdedah kepada ancaman penyakit yang membawa kepada kematian seperti penyakit jantung, diabetes, pneumonia, stroke, kanser dan sebagainya. Dan menurut Ahli Kuasa Pusat Pertubuhan Dr. Islam Malaysia Pertim, Dr. Norman Muhammad Nurawi berkata, pengambilan makanan yang berkhasiat Jadi di sini dapat kita lihat bahawa pentingnya pengambilan makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan. Dan sehubungan dengan itu, terdapat banyak dalil-dalil nabawi yang menyentuh aspek kesihatan, yang mana ia merupakan satu isyarat penting bahawa merawat atau mencegah penyakit amatlah dititik beratkan dalam aspek keagamaan. Dan demikian itu, banyak dalil-dalil yang dipetik daripada as-sunnah yang menggalakkan manusia untuk menjaga kualiti makanan dalam kehidupan mereka. Dan antara usaha yang kita boleh lakukan ialah dengan mengamalkan pemakanan sunnah. Dan di antara contoh hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW mengenai perihal ini ialah qala Nabi SAW, alaikum bisyifa'aini al-aslu wal Quran. Maksudnya,
Nabi SAW bersabda, ke atas kamu, iaitu umatnya, ada dua penyembuh, iaitu madu dan Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita tahu, madu merupakan antara produk kesihatan yang tidak dinafikan manfaatnya. Kebaikannya akan membuatkan manusia sentiasa menggunakannya, sama ada secara berasingan atau digabungkan dengan bahan perubatan yang lain, sehinggakan para sarjana dan tabib dari zaman silam turut tidak menafikan kebaikan yang diperoleh daripada madu ini. Dan antara kebaikan madu dalam seperti yang disebutkan dalam hadis ialah memberi kesembuhan kepada perut yang keradangan. Jadi oleh yang demikian, apabila orang lelaki datang menemui baginda SAW mengadukan perutnya yang keradangan, baginda memerintahkan lelaki itu untuk mendapatkan madu untuk diminum. Kita lihat penggunaan madu sebagai kaedah perubatan pada hari ini tidak terbatas hanya untuk rawatan dalaman, bahkan sebahagian pengamal perubatan telah menjadikan madu sebagai alternatif untuk mencegah penyakit fizikal luaran daripada jangkitan kuman dan bakteria. Ialah saya akan membincangkan tentang apa yang diharamkan dalam perubatan. Sungguh pun Nabi SAW menggesa umatnya untuk mencari penawar, namun ada juga batasan yang perlu dipandang serius, terutamanya dalam bidang perubatan ini, memandangkan ianya adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara sepintas lalu, namun perlu kepada pengkajian dan penyelidikan dan pengesahan. Hal ini kerana selaras dengan arus pemodenan kini, telah banyak penemuan ubatan yang baru yang mana belum pernah ditemui sebelum ini. Maka, kita sebagai orang Islam perlulah berwaspada dengan kandungan-kandungan bahan yang terdapat dalam ubat-ubatan. Tidaklah kita menyekat penemuan terbaru itu, namun kita perlu mendapatkan pengesahan status ubatan itu terlebih dahulu daripada pihak yang terlibat, supaya ia tidak mendatangkan komplikasi yang teruk kepada tubuh badan kita. Malah, yang lebih ditakutkan lagi ialah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Maksudnya, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Surah Al-A'raf ayat 157. Dan Al-Sabuni berkata, diharamkan ke atas mereka apa yang kotor dan keji seperti darah, bangkai dan daging khinzir. Maka, pengharaman pengubatan dengan bahan yang haram adalah selari dengan apa yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan inilah yang sepatutnya menjadi pegangan dan amalan kita. Akan tetapi dalam kes darurat, maka ianya diharuskan tetapi terikat dengan kadarnya. Ini kita hendaklah merangkumkan dengan kaedah ad-darurat sabihul makhturat. Maksudnya, keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang. Selain itu, hadis Nabi SAW, innallaha anzala da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'a fatadawaw wa la tadawaw biharam. Maksudnya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan benda yang diharamkan. Riwayat Abu Daud, hadis nombor 3870. Dan At-Tibi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap penyakit itu ada ubatnya, sama ada yang haram atau yang halal. Jadi justru itu, jangan sekali-kali kita menggunakan dengan cara pengubatan yang haram. Bahan-bahan yang tidak halal dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang terkandung dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi SAW sama sekali tidak boleh dijadikan ubat untuk merawat penyakit walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya, apabila menggunakan berpetitis arak untuk merawat sesuatu penyakit. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ma askarahu kathiruhu faqaliluhu haramun. Maksudnya, apa sahaja yang memabukkan sama ada banyak atau sikit, ia adalah haram. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, setiap yang memabukkan haram, sebagaimana sabda Nabi SAW adalah merangkumi semua jenis yang mabuk, sama ada yang wujud pada zaman Rasulullah SAW atau selepas daripadanya. Dan dalam hadis yang lain, Al-Qamah Ibnu Wa'li
Alqamah ibn Wa'il meriwayatkan daripada ayahnya bahawa beliau telah menyaksikan Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat bersama Suwaid ibn Tariq ibn Suwaid mengenai arak. Maka Nabi SAW telah melarangnya daripada menggunakan arak tersebut. Kemudian Suwaid berkata, sesungguhnya kami telah berubat menggunakan arak. Maka sabda Rasulullah SAW, innaha laysat bidawain wa likulli hada'in. Maksudnya bahawa arak itu bukan merupakan ubat, tapi merupakan penyakit. Sabda Nabi SAW yang lain, baginda juga menegah umat. Baginda berubat dengan menggunakan sesuatu yang kotor, al-khaba'ith. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya Rasulullah SAW telah melarang ubat yang kotor. Dan Ibnu Arabi berkata, perkataan al-khaba'ith dalam istilah Arab adalah bermaksud sesuatu yang dibenci. Akan tetapi apabila dirujuk kepada sesuatu percakapan, ia bermakna suatu celaan. Sedangkan jika dirujuk kepada agama, bererti kufur. Jadi jika dirujuk kepada makanan, makanan itu bererti makanan yang diharamkan. Kedua hadis di atas tadi secara jelas melarang daripada menggunakan benda-benda yang najis dan haram bagi tujuan perubatan. Walau bagaimanapun dalam kitab Al-Majmu' dinyatakan bahawa larangan tersebut untuk berubat dengan yang haram dan najis tadi ialah jika tidak ada keperluan untuk menggunakan ubat-ubatan yang haram dan najis. Kerana apa? Kerana masih lagi terdapat ubat yang suci. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa Allah tidak menjadikan kesembuhan daripada yang diharamkan. Yang mana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh buat kamu dari apa yang diharamkan ke atas kamu. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, hadis ke-20,171. Jadi, perkara utama yang perlu diberi perhatian tentang bahan rawatan yang digunakan sebagai ubat ialah halal dan haramnya. Jadi, sesuatu ubat itu mestilah halal, bersih, suci dan diperbuat daripada bahan-bahan yang tidak memberi kemudaratan kepada tubuh badan manusia atau meninggalkan kesan negatif sehingga menjejaskan kesihatan. Jadi kita teruskan dengan topik kekal sihat mengikut gaya hidup yang disyorkan oleh Islam. Apabila kita berbicara tentang gaya hidup yang sihat, panduan yang terbaik pastinya datang daripada Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi suri teladan dan contoh baik baginda SAW yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan terhad dari sudut akhlak dan perketi sahaja, namun dari sudut gaya hidup Rasulullah SAW juga. Jadi banyak gaya hidup Rasulullah SAW yang boleh dijadikan sebagai contoh bagi kita. Dan di sini disebutkan 3 sahaja, iaitu dari aspek pemakanan, dari aspek senaman dan daripada aspek penjagaan rohani. Yang pertama, daripada aspek pemakanan, Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar umatnya tidak terlalu banyak makan sehingga memenuhi ruang perut kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi menganjurkan agar hanya sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga lain untuk minuman dan sepertiga lagi untuk nafas. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma mala'a adamiyun wi'a'un syarran min batni bihasabi ibni Adam ukulatun yuqimnu sulbahu fa in kana la mahalata fakul fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Maksudnya tidaklah seorang manusia pernah mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan belakangnya. Namun jika dia mesti melebihkannya, maka sepertiga untuk makanannya dan sepertiga untuk makanannya dan sepertiga untuk bernafas. Itu daripada segi kadar makanan. Dari segi makanan yang Nabi SAW sentiasa suka makan adalah antaranya gandum, susu, cuka, madu serta kurma. Kemudian daripada segi senaman, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah berbanding daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim.
Memanah dan berkuda adalah antara sukan yang digalakkan oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, lemparkanlah, iaitu lepaskanlah anak panah dan tunggangilah kuda. Riwayat Muslim. Daripada Jabir bin Umar pula berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'. Okey, tuntasnya atau kesimpulannya, janji Allah itu benar. Sesiapa yang berusaha pasti Allah akan bukakannya jalan untuknya. Dan kita lihat sekarang, perubatan moden dan teknologi masa kini mestilah dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun, pada masa yang sama, Islam telah menggariskan panduan yang penting dalam kehidupan penjagaan dengan melazimi kaedah rawatan yang berunsurkan halal. Tetapi, jika disebabkan keadaan yang darurat, Islam membolehkan umatnya untuk merawat dengan menggunakan benda-benda yang haram, tetapi sekadar yang perlu sahaja bagi menjaga kemaslahatan umat dan juga maqasid syariah. Dan Islam juga telah menggariskan langkah-langkah perubatan penyakit sejak sekian lama, sama ada melalui nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha haitsu khalaqad dawa'a fatadawa. Maksudnya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar, maka berubatlah kamu. Hadis riwayat Ahmad. Dan tanggungjawab ke atas tubuh badan kita dan amanah yang diberikan oleh Allah, mestilah kita jaga dengan baik. Demikian itu, insya-Allah kita dapat melakukan ibadah kita dengan penuh khusyuk dan fokus tanpa kebimbangan. Satu hadis, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khairin ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Maksudnya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedang setiap mukmin itu semuanya baik. Dan utamakanlah ataupun usahakanlah terhadap perkara yang menjamin kemanfaatanmu dan sentiasalah bermohon pertolongan Allah tanpa rasa lemah semangat. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah.